Classroom juga saya dah letakkan link itu previous batch punya tutorial. Kalau boleh faham okey, tak ada masalah Okey, so untuk itu kita akan mulakan dengan tutorial 2 pada hari ini. Boleh ke? Mungkin ada yang dah tengok tutorial 2 tu. Okey, so jawapan dia tetap sama juga. Cuma maybe kita boleh skip lah. Kita boleh skip bahagian yang dah diletakkan recording tu. Kita terus continue dengan a second part which is chapter 3. Chapter 3 from tutorial 2. Boleh ke? Boleh. Ataupun terpulang pada kamu nak buat macam mana perjalanan tutorial hari ni. Okay. Now I decide you. Okay, I leave it to you. So you can decide siapa nak present apa semua, is up to you. Boleh. Saya akan tengok saja soalan mana yang perlu untuk didiscuss. Alright, sebelum kita start, saya nak mention juga mengenai kita punya quiz akan dibuat pada hari Rabu ini, Rabu malam Rabu malam pada jam 8 suku. Link saya akan bagi dalam grup pada kelas rap nanti. Saya pun akan letak pada grup Telegram juga. Okay, and please tolong make sure jangan bila buat quiz tu jangan hantar lambat-lambat. Once dah selesai terus hantar, jangan tunggu sampai hujung baru nak hantar, nanti takut jam takut sistem jam, nanti kamu akan kenapa tak dapat lagi notification dah hantar ke, nanti macam itulah soalan-soalan yang biasa saya akan dengar. Okay, so please be on time. Okay, get the best conditions of yourself, maksud dia duduk dekat tempat yang ada wifi yang agak kuat ke apa ke. Okay, cari yang line yang paling okey lah. Kita cuba kan. Kita nak try je, kalau kita tak jumpa kan. Okay, so please get your best conditions for this coming ni. And of course untuk tajuk yang akan masuk ialah the whole of tutorial 1 sampai part subchapter of subchapter 1 tutorial 2. Okay, maksud dia kalau kamu tengok saya bagi pre-recording video untuk tutorial 2 tu untuk kamu study juga pada masa yang sama untuk apa yang akan kamu expect dalam tutorial 2. Okay, so hari ini kita akan continue saja. Alright, so please boleh teruskan. Siapa yang akan resign dulu? Sir, kena ikut nama ke? Up to you. Sebab sekarang ni dia dah macam agak bercampur kan. So sekarang ni I'm expecting that all of you have studied, have do it. Okay, so sekarang ni better kalau nak ikut nama ikut je lah. Ikut je yang hari tu. Kalau rasa tak nak ikut yang tu pun, siapa-siapa nak present pun, is up to you. Boleh je. Okay, yang penting saya nak dengar ada jawapan. Salah tak ada masalah Salah tak ada masalah. Jangan fikir nak betul saja. Ikut kita punya kemampuan. Okay, please. Sir, definition nak ke? I think no need for definitions. Tapi kalau kamu nak check tak ada masalah. Saya boleh je. Boleh terus dengan MCQ pun okey. Dia ada definition soalan ni? Okey. Boleh terus dengan multiple choice question pun tak apa. Just continue where we have left before this kan. Apa orang last kali tu boleh continue daripada yang tu pun boleh. I'm expecting that all of you kalau boleh, kalau kita buat tutorial jangan buat soalan yang kamu kena buat saja kan. Buat semua soalan. Jadi bila-bila masa kita nak discuss, you can discuss. Boleh je. Okay, aku kena soalan ni. Aku tak prepare soalan, tak apa, aku cuba je. Mudah je macam tu. Okay, let's proceed. Don't waste our time. Time is very precious here. Sir, memang kena start dengan definition.
Kita pulang. Nak masuk definition boleh, tak masuk pun tak apa. Sebab saya rasa semua dah baca pasal definitions tu. Kita pulang. It's up to you. Kalau orang tu dah baca definitions, orang lepas dia tu start dengan MCQ. Macam tu. Salah betul doesn't matter. Kita jawab. Okay, saya cuba nombor 1. MCQ question. Okay. Does a car speedometer measure speed, velocity, or both? I think it's speed only. Betul ke? So the answer is B. Uh, How about velocity and distance? Distance dia tak kira. Saya tak tahu lah. Dalam kereta kan? Dalam kereta. Normally Velocity bukan dia ada macam positif negatif ke? kan? Sebab tu saya rasa velocity tak. Normal. So kenapa velocity tak ada? Why? Because dalam kereta ada tak dia bagi tahu direction. We are heading 80 km per hour to the south. Ada dia bagi tahu? Tak ada kan? Ada. So definitely not velocity. Okay. So the answer is yes, speed. Okay, continue. Apa lagi? Next. Saya. Okay, teruskan. A ball is thrown vertically upward. What are its velocity and acceleration when it reaches its maximum altitude? Saya jawab A. Velocity 0, acceleration constant, directed downward. Kenapa tu? Sebab bila dah sampai maksimum, dia stop. Lepas tu acceleration constant sebab affected by gravity. And bola tu jatuh ke bawah. Yes. Very good, correct. Okay. Thank you, sir. Okay. So jawapan A ya. Correct. Correct answers. Next. Me, sir. Okay, for number 3, a ball is thrown vertically upward. What is the acceleration of the ball just before it hits the ground? The answer is D. The acceleration remains constant in magnitude and direction throughout the ball's free flight, because the ball is affected by the gravity, so the acceleration is the gravitational acceleration. Yeah. Okay, how about C? May I know why you didn't answer it as C? Because the ball falls downwards, so it does not change in direction. How about if the ball is thrown vertically upward? Okay, because the situation is the ball is thrown vertically upward at first place, and you answering D. Acceleration remains constant. So I should highlight that the A and B is totally out of the questions. Okay, so maybe A and B is salah lah. Now it's just C and D because we know that acceleration remains constant. So in terms of magnitude, both have the same constant in magnitude. But in terms of directions, there is the difference between point C and point D. Okay, what is the acceleration of the ball just before it hits the ground? Okay, the ball now is thrown vertically upward, so the ball is moving upward. And when the acceleration just before it hits the ground, that means just before it's going down. And you know that the situation now is ball tu tengah nak menuju ke bawah. Tu bukan change ke masa dia? Yeah. So? Oh yeah, so the answer is C. Oh no. Don't get me wrong. I'm trying to provoke you here. Your answer is correct. Already correct. Your answer is D. I know. D. Okay. Saya tanya awak, kenapa bukan C? Itulah cerita dia. The acceleration, regardless of either it's being thrown upward or thrown downward, doesn't matter as long as the ball is in the air. The ball is in the air.
So, ball tu melayang ke atas. Ball ataupun things yang melayang ke atas menyebabkan okay, A equals to negative G without changing any direction. So regardless of any directions change, the A is always equals to negative G. Simple. Okay, maksud dia magnitude memang sama sebab dia pakai gravity. Okay, boleh? Amira, Mirza? Yeah, boleh. Sorry, thank you. Cool, alright. So next. Jangan cepat kena provoke Saya tanya tu untuk bagi kamu faham. Alright. Okay, next. Who's next? After Amira Mirza? Apa pula? Soalan quiz nanti pun kena get ready because quiz sometimes memang dia ada nanti akan ada 10 multiple choice question. So macam itulah situation dia. Dua tu memang pengacau. Satu jawapan akan lebih kurang sama macam satu jawapan yang lain. Kan? Macam mana kita nak highlightkan benda ni? That's why kena be very specific, be very analytical when you analysing your answers. Okay, tengok jawapan tu from end to end. Okay, words to words. Okay, so sebab tu kena tengok betul-betul. Who's next? Kalau orang tu tak ada pergi vaksin ke whatsoever, boleh langkau je dia. Okay, langkau je. So saya try. Okay, sure. Can I see the screen, sir? Yep, sure. Okay, so number 4 it says determine which of the following moving objects obey the equations of projectile motion developed in this chapter. Jadi soalan ni saya tak pasti sangat tapi saya tengok based on mana soalan yang saya selalu nampak. Okay. So saya jawab B, which is A and D. A dia cakap a ball is thrown in an arbitrary direction. And D dia cakap a rocket moves through the sky after its engine have failed. Okay. Betul ke? So the keywords dia untuk jawapan soalan 4 ni mungkin kita macam sure tak sure. Yang mana betul. Macam contoh dia A, arbitrary direction. Macam faham tak faham kan? What is arbitrary direction whatsoever. Jadi kita kena cari satu point yang kita memang betul-betul yakin. So soalan dia ialah bila rocket move through the sky, dia move dalam keadaan projectile. Itu paling tepat sekali. Kalau rocket leave the launch pad, it move straight ke atas. Dia dalam maksud dia bukan projectile, dia motion in one dimension. Okay. Kalau a jet plane crosses the sky with its engine thrusting the plane forward. Jadi dia tidak bergerak dalam projectile. Projectile macam bentuk macam tu kan. So jet dia akan straight. Dia akan go straight je. Jadi soalan B dengan jawapan B dan C, so bukan jawapan, maksudnya pernyataan B and C definitely salah. Jadi kalau kita jumpa B and C in one place, memang dah totally salah. So kita will eliminate A and jawapan A and jawapan C. So tinggal jawapan B and jawapan D. So kita tengok pula. A stone is thrown underwater. Thrown underwater. When you thrown underwater, that means kita baling bola dalam air. Does it consider to be a projectile motion?
Tak boleh. Sebab projectile motion mesti AY equals to negative G. Dia mesti ada pengaruh gravitational acceleration. Or else it cannot be projectile. Kalau dia move dalam air, it cannot be negative G. So jawapan E definitely wrong. I see. That's why jawapan dia B. So A tu kita assume dia to be sangat shaky lah kedudukan dia. Tapi itu je jawapan yang. Maksudnya kalau kita betul-betul yakin hanya D saja jawapan dia. Okay. So tinggal D dengan either A dengan D atau D dengan E. So definitely kita akan pilih yang totally wrong, which is jawapan D salah. So jawapan B. Okay. Okay, so Very good. Next, we go to structure question, chapter 2. Very good. Sorry, yang number 3 tadi jawapan dia D kan? Number 3? Yeah. Yep, jawapan dia D. Okay, thank you. Now we move to structure questions. Okay, structure question pun kalau boleh, kalau kamu dah okay, so saya nak tanya dulu lah, because I have put a recording session of the tutorial part 1 tutorial 2, which consider to be ada dah explanation mengenai nombor 5, nombor 24, nombor 34 dan 51. Okay, kita tak perlu ulang lah, cuma saya nak tanya, dalam keempat-empat soalan ni, ada tak soalan yang kamu blur atau kamu memerlukan penjelasan daripada saya? Because bila tengok tengok recording pun tak faham. Contoh dia, ada tak apa-apa soalan? Kalau tak, kita boleh terus ke chapter 3. Chapter 3 terus. So, saya nak cuba. Cuba untuk apa tu? Yang soalan structure. Okay, so tu saya tanya tu. Soalan structure ni semua saya dah letak dalam Google Classroom. Tak nak present. Yeah, I know. Kita dah letak which one? Chapter 3? Darwish? Tak, saya nak present jawapan saya untuk structure question nombor 5 tu. Okay, sekejap. Ni yang tutorial chapter 2. Yeah, I know. Okay. Structure question right now ada nombor 5, nombor 24, nombor 34 dan nombor 51. Semua tu saya dah letak recording session dalam saya punya Google Classroom. You can watch it. Yang saya suruh kamu tengok minggu lepas kan, pada masa yang kita tak buat kelas tu. Ada tak dalam Google Classroom? Ada. Ada kan? So kamu boleh tengok dalam tu. So I think kita boleh skip bahagian ni supaya cuma tu yang saya nak tanya, ada tak yang tak faham mengenai 51, 34 dan juga nombor 24 ni dengan nombor 5. Kalau tak faham, then saya akan explain. Straight away saya explain. Tapi kalau dah faham, kita boleh skip, boleh terus pergi ke chapter 3 terus. Sir, explain balik yang multiple choice question nombor 3 tadi tu. Kenapa dia direction tak tukar? Nombor? MCQ number 3? Yeah. Okay. A ball is thrown vertically upward. Cerita dia. What is the acceleration of the ball just before it hits the ground? Okay. Dalam projectile motion, bila thrown vertically upward ni, cerita dia dalam free fall lah. Okay, bukan projectile totally. Tapi any time, okay, you come to the situation where the ball is in the air. Tak kisahlah, the ball is in the air ni ada dua keadaan. Ada dalam keadaan dia tengah menaik, ada tengah menurun. So kedua-dua keadaan ini, okay, ingat betul-betul kedua-dua keadaan ini kena pakai AX equals to 0, AY equals to negative G. AY equals to negative G. Dia tidak akan influence oleh masa bola tengah naik ke, bola tengah turun ke. Memang dia tak akan ada influence sebab directions dia, magnitude dia memang akan sama. Sebab tu kalau tengok, kita tak peduli pun bola tu tengah turun,
kita akan pakai negative G. Bola tu tengah naik, kita pakai negative G juga. Bola tu tengah turun, bola tu tengah-tengah. Tak, kita still pakai negative G. Itu maksud dia. So that's why jawapan nombor 3 tak boleh jawab C. Sebab C itu change in direction. Sedangkan dia tak change apa-apa. Dia tidak change apa-apa. Direction through the ball's free flight. Maksud dia in terms of acceleration maintain. Direction dia tidak ada pergerakan apa-apa. Maksudnya bukanlah kata dia jadi negative value positive value, because direction is always related dengan positive negative kan. So that's why jawapan dia cannot be C. Jawapan dia kena D. Dia tidak akan di-influence oleh directions. Boleh faham? Okay, dah faham. Okay, good. Okay. So untuk chapter 2, do you need to siapa-siapa lah perlukan apa-apa explanation ke untuk chapter 2? Maksud saya untuk soalan tutorial tu chapter 2. Cuma semua orang tengok, semua orang tengok soalan masing-masing chapter 2. Ada nombor 5, ada nombor 24, 34 dan 51. Okay, ada yang perlu saya clarify kan ataupun perlu saya terangkan? Nak tanya dulu. Saya macam soalan 51. Okay. Saya macam confused tau. Macam kan kalau gravitational acceleration, dia ada yang macam negative 9.8, ada yang positif kan. Yang saya tak tahu nak letak negative 4.1. Okay, macam ni. Situation dia macam ni ya. Okay, dia depends kepada equation apa yang awak guna. Tengok Cuba tengok betul-betul equation saya nak bagi. Okay, semua orang cuba tulis V equals to V0 plus AT. Satu equation. Satu lagi equation, V equals to V0 minus GT. Okay, V equals to V0 plus AT. Satu lagi V equals to V0 minus GT. Beza tak equation tu? Beza. Okay. Tetapi dalam case free fall, dalam case projectile, okay, ingat cerita free fall projectile ni, ball in the air. Ball tu duduk di atas udara. Tak kisah dia gerak turun naik ke apa ke, kita boleh gunakan G dia ataupun A dia. Okay, kalau siapa guna equation yang pertama, V equals to V0 plus AT, dekat tempat A, kamu boleh buat kurungan, gantikan dia dengan negatif 9.8. Dekat kurungan A tu, buat kurungan negatif 9.8. Pada siapa yang pakai equation yang kedua, which is V equals to V0 minus GT, dekat tempat G tu, tempat G tempat G saja, bukan negatif tempat G saja, boleh letakkan 9.8. Okey. Sekarang cuba derive ke equation tu elok. Tulis balik equation tu elok. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi V equals to V0 minus 9.8T. Yes. Yang kedua? Sama. Faham? Maksud dia, kamu tak akan boleh confuse. Tak sepatutnya kamu confuse dalam situasi ni. Sebab anytime the ball in the air, ingat the ball in the air, bola melayang je ke atas, ini yang kamu kena pakai. Kecuali dalam soalan tu dia mention, please consider that, okay, your downward is positive. Itu ayat dia. Sangat rare lah. Tak pernah, so far as my experience, tak pernah lagi soalan tu keluar, dia mention consider that the downward is positive. Ayat tu. Dan dia akan jadi lain. Tak pernah lagi saya jumpa soalan macam tu. Tapi dia bila dia mention, ini memang sangat rare lah ni. Very rare. 1 dalam 10 juta kot. Kalau macam tu. Consider that the downward is positive. What will be your acceleration? Macam tu soalan dia. Dan baru kita akan jadi
V equals to V0 plus GT. Dia bukan negative GT dah. Sangat rare lah situation tu. Tapi selama-lama yang kita belajar ni, and at least at your level, dia akan mention, okay, apa-apa question pun, when ball is in the air, A equals to negative G, G equals to 9.8. Equation yang saya bagi tadi lah, ada dua equation. Number 1 and number 2. Orang nak pakai number 1, teruskan number 1. Orang nak pakai number 2, teruskan number 2. Okay. Tapi bila masa masuk dalam calculation, dalam calculator, kena make sure. Kalau yang pakai negatif kurungan 9.8 kali dengan T. Kalau pakai yang calculator, kalau pakai yang atas, plus dengan dalam kurungan negatif 9.8. Dalam apa-apa juga keadaan. Dengar dalam apa-apa juga keadaan. Itu yang paling penting. Okay, sir. Alright. Next. So, kalau ada soalan yang final answer dia derived quantity tapi negatif, dia akan negatif ke positifkan? Kalau final answer dia apa? Kalau ada calculation lah, lepas tu final answer yang saya dapat dia negatif derived quantity, nak positifkan ke nak biar negatif? Okey, jawapan kamu positif, tapi jawapan final answer yang dia bagi dalam tutorial tu negatif, contoh dia macam tu. Bukan, jawapan final answer yang saya dapat negatif. Okey. So dalam tutorial dia, contoh kalau dalam tutorial actual answer dia positif. Oh, okey. Nak positifkan je ke nak biar negatif dalam final answer saya? Okey. Faham. Contoh dia paling senang sekali, height lah kot. Height paling tinggi. Kamu calculate, tiba-tiba dapat negatif. Padahal height memang sentiasa positif. Kalau macam case macam tu, kamu boleh je positif kan? Boleh je positif kan? That means you understand the concepts. Tapi kalau dalam case tertentu, contoh dia macam components, component of force, component of what else, tak kisahlah, yang sepatutnya positif tapi kamu negatifkan yang negatif, dan dia akan influence jawapan lain, dia akan influence magnitude. Macam tu tak boleh. Macam tu kena maintain. Sebab yang kamu maintain tu mungkin akan dapat ECF, early carry forward marks. Maksudnya jawapan A kamu salah, jawapan B atau C kamu mungkin betul. Tapi kalau kamu tukar, dia akan influence jawapan lain, dan jawapan lain tu akan salah lah. Sebab kamu tak follow kamu punya. That's why I understood. Betul ke? Saya menjawab ke soalan kamu tu? Ya. Yeah. Okay. Alright. Okay, next. Kalau tak ada soalan untuk chapter 2, boleh kita pergi chapter 3? Should we go chapter 3? Boleh. Okay. Consider. Okay, boleh teruskan. Sambung. Anyone yang nak present? Ataupun nak ikut senarai nama ke? It's up to you. Boleh je. Sebab sayang kan masa. Kita ada masa lagi ni. Kalau boleh kita nak habiskan, nak tutup buku tutorial 2. Next week kita start fresh dengan tutorial 3. Okay. Sebab minggu ni itulah. Macam lecture kamu pun terjejas juga kan, 2 jam. Don't worry. Okay. I will provide the lecture sessions 2 hours. Yang tadi kamu dah 1 hour kan. Nanti another 2 hours nanti, ataupun 3 hours ke, saya akan letakkan juga link tu tersebut. Jadi cukup untuk pelajaran minggu ni mengenai force. Next week kita masuk chapter lain. Okay, cepat. Don't waste our time. Siapa-siapa boleh? Sir, saya present. Ya, boleh. Okay.
Okay, number 7. The question is untuk chapter 3. A student stands at the edge of a cliff and throws a stone horizontally over the edge with a speed of 18.0 meter per second. The cliff is 50.0 meter above a flat horizontal beach as shown in figure P3.7. Question number 1. What are the coordinates of the initial position of the stone? So dia tanya koordinat untuk position mula-mula bagi batu tu. So x equal to 0, y equal to 50. So the coordinate is 0, 50. The next question, what are the components of the initial velocity? Jadi dia tanya components, so V naught components, so dia nak V naught X dengan V naught Y. So formula untuk V naught X, V naught cos theta. So V kita dah dapat dari soalan 80.0. So 80.0 cos 0 sebab dari soalan kita dapat dicakap a stone horizontally. Bila horizontally theta equal to 0. So kira dapat ni. And next V naught Y, V naught sin theta 18.0 sin theta, so sama juga kosong, so dapat 0 meter per second. Let's see. Write the equations for the x and y components of the velocity of the stone with time. Jadi dia nak equation x and y yang melibatkan time t. So kita dah dapat maklumat di sini. V naught x equal to 80.0, acceleration of x equal to 0, t equal to t and times equal to time v. So kita nak cari Vx. Jadi equation for Vx equal to V naught x plus a xt. So kita masukkan semua nilai dalam equation and dapatlah Vx equal to 80.0 meter per second. Same goes to Vy. V naught y equal to 0 from the previous question. Acceleration of y equal to acceleration of gravity, negative 9.8 meter per second square, times equal to t, so we need to find the Vy. Vy equal to V naught y plus ayt, Vy equal to 0, masukkan balik dalam, dapat negative 9.8 meter per second square t. Okay, question D. Write the equations for the position of the stone with time using the coordinates in figure P3.7. So question C tadi dia minta of the velocity. Then D dia minta position. So position equal to X. So kita senaraikan balik maklumat yang kita ada. X naught equal to 0, V naught X equal to 18.0 meter per second, acceleration x equal to 0, and then x equal formula untuk cari the position, x equal to x naught plus v naught xt plus 1 over 2 axt square. So masukkan balik nilai dalam equation and dapat x equal to 18.0 meter per second t. Jadi untuk y pun sama, senaraikan semua. Y naught equal to 50, V naught y equal to 0, acceleration y equal to negative 9.8, t time equal to time, y equal, so kita nak cari y. Jadi equation dia sama je, y equal to y naught plus V naught y t plus 1 over 2 ayt square. Masukkan balik dalam and dapat 50.0 meter minus 4.9 meter per second square t. E. How long after being released does the stone strike the beach below the cliff? So dia nak masa sebelum stone tu strike below
strike the beach below the cliff. So kita guna persamaan ni, y equal to 50.0 meter minus 4.9 meter per second square t. So selesaikan macam biasa, dapat 3.19 second. In the last one, with what speed and angle of impact does the stone land? So kita kena cari speed and angle, which is this. Then so first kita cari dia punya speed, vx square plus vy square, punca kesatuan ni, and dapat 36.1 meter per second. Untuk cari dia punya sudut, tan over vy over vx, so dapatlah negative 60.1 degree. So that's all. Okay, very good Kisha, Azrin. Saya rasa saya tak perlu explain apa-apa. Memang jelas, kemas, tahniah. Cantik tulisan dia. Dan faham. Every place, every benda dia pun dah mention dalam tu. AY-nya, AX-nya. Benda tak susah. Benda senang. Tapi tengok. Cuba saya sarankan, mungkin ada orang buat lebih baik. Tapi bagi saya, sepanjang saya tengok, ini antara tulisan ataupun penjelasan soalan yang lebih detail. Cuma boleh ringkaskan lagi lah. Cuma dari segi penulisan tu, that's how you write down. Cuma kalau dekat unit tu mungkin kamu boleh tak payah tulis lah kot meter per second. Just tulis pada jawapan akhir saja. Jawapan akhir. Maksudnya kalau kamu tengah calculate je kan, x equals to 0 plus dengan 18 meter per second, tak payah tulis. Takut nanti kamu confuse. Banyak sangat dia punya S, T, F, T, M. Kan kadang-kadang kita terlupa T ada kat belakang tu. Itu yang saya paling risau. Sebab tu saya kata jawapan akhir kena letak unit. Tapi kalau dalam pengiraan tak perlu letak. Bukan wajib pun. Jawapan akhir letak dekat hujung je. Okay? Tahniah, Azrin. Very good. Okay, Thank next. you, sir. Right. Keep it up. Okay, teruskan dengan next question. Sir, boleh saya cuba? Boleh. Silakan. Okay. The floor is yours. Nampak tak slide saya, sir? Nampak. Teruskan. Okay, so soalan dia, a fireman D equals to 50 meters away from a burning building directs a stream of water from a ground level fire hose at an angle of theta equals to 30 degree above the horizontal as shown in figure P3.18. If the speed of the stream as it leaves the hose is V equals to 40 meter per second, at what height will the stream of water strike the building? So, soalan ni dia nak tinggi bangunan tu. Okay, nak tinggi bangunan tu. So, pada dasarnya, saya guna formula delta Y equals to V0 sin theta times time minus 1/2 GT square. Okay, saya nak guna formula ni, tapi formula saya ada semua maklumat kecuali time. Jadi in order for me to find the time, saya guna formula delta X equals to V0 X T. Okay, so delta X ni saya pilih 90 sebab dia adalah jarak antara fireman tu dengan bangunan tersebut. So 50 meters equals to V0 X. Okay, sekarang ni V0 X pula tak ada. Jadi saya cari V0 X guna formula V0 X equals to V0 cos theta. Jadi V0 kita dah ada 40 meter per second, 40 cos dia punya theta dia adalah 30 degree. So saya akan dapat
34.64 meter per second. Jadi dah ada V0, saya masukkan balik ke dalam formula yang delta X equals to V0 T. Saya masukkan and then saya dapat T dengan 50 bahagi 34.64. So T dia adalah 1.44 second. Jadi kita dah ada T dia, jadi saya masukkan balik dalam formula yang delta Y equals to V0 sin theta T minus 1/2 GT square. Jadi saya masukkan semua maklumat yang ada dan dapat 18.6 meter. So, very good, very good. Okay. Cuma nak lagi good lagi, please do some sketching. Sketching yang normal je. Daripada bawah air naik ke atas macam tu kan. Buat dia. Jadi biar sketching tu datang dalam kepala kita. Biar ni kan. Selalu macam tu. That's how it helps you to understand more in projectile. Sebab projectile mesti kena dengan time. Jadi kita tahu time ni sekian. Yes, very good Julia. Okay, good. Very good. Okay, good. Next. Sambung. Tak ada siapa-siapa nak try? Sir, saya try boleh? Okay, sila. Okay, sir boleh nampak? Yes, proceed. Nampak. Okay, so nombor 19, dia punya soalan dia, a playground is on the flat roof of a city school, 6 meter above the street below. The vertical wall of the building is height equals to 7 meter high to form a 1 meter height railing around the playground. A ball has fallen to the street below and the passerby returns it by launching it at an angle of theta equals to 53 degree above the horizontal at a point D equals to 24 meter from the base of the building wall. The ball takes 2.2 seconds to reach a point vertically above the wall. So, soalan A, find the speed at which the ball was launched. So, saya cari dulu yang speed dia, saya cari V0. So, saya guna formula delta X equals to V0 XT tambah 1/2 AT kuasa 2. So, saya cuma tukar je, saya anggap ni sebagai satu graf X lawan Y. So, X dia saya letak 24, yang X0 tu saya letak 0 sebab saya assume yang ni sebagai 0. So, V0 XT saya tukar V0 cos theta, yang 1/2 AT cos 2 sebabkan dia horizontal, so acceleration dia adalah 0. So dia akan dapat, dia tak payah gunalah 1/2 AT cos 2. So saya terus proceed dengan V0 cos theta, multiply by 2.2 second, akan dapat 18.1 meter per second. Okay, untuk soalan B, dia nak cari vertical distance. So, saya assume vertical tu sebagai Y. So, saya gunakan vertical delta Y equals to V0 YT plus 1/2 AT the power to the power of 2. So, saya masukkan dia semua 18.1 sin 53 times 2.2 second plus 1/2 times negative 9.8 times 2.2 to the power of 2. So, saya akan dapat
8.096 meter. Itu adalah the maximum height of the ball. So dia katalah find the vertical distance by which the ball clears the wall. So saya 8.096 meter ni saya tolak dengan 7 meter, which is the exact height of the wall, akan dapat 1.096 meter. Okay, lepas tu saya proceed dengan soalan C. Find the horizontal distance from the wall to the point on the roof where the ball lands. So, saya sebab dia kan horizontal, saya assume dia sebagai X. So, saya gunakan formula delta X equals to V0 XT plus 1 over 2 AT to the power of 2. Tapi semua saya dah ada, cuma saya tak ada T saja. So, saya nak carikan T, saya gunakan formula delta Y. So, delta Y equals to V0 YT plus 1 over 2 AT to the power of 2. So, saya masukkan Y sebagai 6, Y0 adalah 0, dan V0 sin theta times T plus 1 over 2 times negative 9.8 times T to the power of 2. So, saya dapat 14.5 T minus 4.9 T to the power of 2 minus 6. So saya akan dapat dua jawapan, which is T equals to 0.497, T equals to 2.46. So saya cari yang mana paling logik, iaitu 2.46 lebih tinggi berbanding 2.2. So masa dia adalah 2.46 seconds. So saya masukkan 2.46 second ni kepada formula delta X. So saya akan dapat 26.79 meter. And then 26.79 meter saya tolakkan dengan 24 meter, which is distance between orang tu dengan bangunan tu, and then akan dapat 2.79 meter. Okay. Cuma bila tadi macam Jaz bagi tahu kenapa pilih 2.46, bukan disebabkan logik satulah. Satu lagi, okey, cuba Jaz naikkan sikit dekat pergi kat sketching tadi. Okey, actually bila Jaz letakkan 6 meter, 6 Y tu ialah 6. Sebenarnya okey, cuba letak your cursor. Ada your cursor tak? Ni pakai phone ke pakai laptop? Okey ni sir. Okey, ada tu. Okey, pergi dekat situ, itu ialah 6 kan. Okey. Situ ialah 6. Okey, cuba gerakkan selari dengan point yang sama, tapi 6 meter tu tapi sedikit ke sebelah kiri. Macam ni sir. Lagi gerak lagi. Gerak lagi ke kiri lagi sampai dekat lengkuk tu. Tu. Okey ni. Point tu. Itu juga ialah ketinggian 6 meter. Maksud dia bila orang ni kick the ball, 6 meter tu dia dah sampai dah. Dia dah sampai. Tapi pada masa tu baru dekat sampai situ. Tapi sebenarnya bola tu naik lagi tinggi. So pada 0.49 T yang pertama yang Jaz dapat tadi ialah pada ketinggian itu 6 meter. Sebab Jaz setting dia pada ketinggian 6 meter. Jadi dia dah sampai dah 6 meter. Tapi pada masa tu time dia baru 0.49. Itu tempat dia. Tapi pada masa yang kedua, which is 2.46 second, itu ialah pada masa ketika dia sampai. Maksud dia dekat sini ada dua tempat yang adanya ketinggian 6 meter. Ada dua tempat. Jadi tempat yang sesuai kita ambil ialah 2.46 pada masa 2.46 second. Sebab pada masa tu 6 meter dia sampai. Okay? For those yang tanyalah kenapa ada dua nilai T. Sebab ada actually Just dah dapat dua nilai T yang pada masa yang berbeza. Okay, next additional question. Thank you Just, very good explanation. Okay, ada sketching, very good. Everything is okay, Alhamdulillah. Okay, maybe soalan last. Siapa nak try? Sir, saya nak try. Okay, sure.
Boleh nampak tak? Sekarang tak ada. Tak keluar lagi. Sekarang tak ada lagi. Lepas ni kamu ada kelas ke? Pukul 11? Ada. Cepat-cepat. Laju kan. Okey, sekejap saya nak tengok. Okey, nombor 1, 705. Tak apa. Kamu tak add. Okey, turunkan. Okey, 1 B1. B2. Okey, semua jawapan dah okey, tak ada masalah. Alright. Only C yang saya ragu-ragu sikit. Apa? Yang mana? Part mana? Yang C. Saya tak sure betul ke tak. Betul lah, jawapan dia memang increase lah sebab once Vx increase, V akan increase lah. Kan? Dia tanya pasal Vx kan? So jawapan dia, okay, bagi kawan-kawan tengok dulu, takut ada yang tak buat lagi ke apa ke. Bagi tengok balik jawapan AB. Tengok A dengan B, Aida. Naikkan jawapan kamu sikit. Naikkan jawapan kamu sikit. Siap. Okay. So ini dia. Ini situation dia. Kalau tengok dekat situ, a plane is flying horizontally. So sama juga macam case ni dan dia drop. So maksud dia yang paling penting untuk soalan ini, theta is equivalent to 0. Dia soalan yang bila dia flow horizontally, dia jatuhkan barang mesti theta 0. Sama macam soalan nombor yang awal-awal tadi. Nombor berapa saya tak ingat tadi. Kan? Itu pun sama. Theta equals to 0. Okay. Sebab tu kalau kamu tengok nombor B1 dia 55 cos 0. So dapat 55. So Vy ialah V sin theta minus GT. So dapat negatif 117.6 meter per second. Okay. So benda-benda ni semua, ni elemen-elemen dia. Once dah ada negatif, kena letak negatif. Dan akhirnya tangent theta, tangent negatif. Dia sebenarnya ada salah penulisan tu. Maksudnya theta equals to tangent negative 1 dalam kurungan negatif 117.6 bahagi dengan 55. Dan theta equals to jawapan akhir. Macam tu dia bukan tangent negative 1. Okay. So salah penulisan sikit je lah. The rest is okay. Tak ada masalah. Thank you very much. Okay, very good Aida. Thank you. Okay, so next week kita start fresh with the tutorial 3 Tutorial 3 kita start dengan tutorial 3 straight away. Maybe kita boleh continue balik dengan orang yang kita left daripada tutorial 1 hari tu. Okay, ingat tak tutorial 1? Kita tinggal simpan kat mana? You all set sendirilah. You all set sendiri siapa yang buat nombor ni sekalian. Okay? Please take note. Kalau Dayana dah ada ke dalam ni? Mungkin dia tak ada lagi. Boleh mention pada dia. Saya pun akan mention pada dia juga untuk giliran Maksudnya untuk tutorial 3 start fresh balik. Okay. So I think I'll stop here. Thank you very much. Thank you for your participation. Very good. Okay. Thank you very much. I'll see you. Good luck on your test or on your quiz. Okay. Hopefully boleh score 100%. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.